Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu, Datuk Seri Najib Razak mengingatkan Kabinet untuk menimbangkan cadangan jaminan kerajaan persekutuan bagi pinjaman RM5 bilion membabitkan penubuhan Lembaga Pelaburan Terengganu, TIA. Perkara itu dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri yang ketika itu memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi taklimat kepada Kabinet dalam mesyuarat bertarikh 12 Disember 2008. Peguam Najib, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, yang merujuk dokumen minit mesyuarat berkenaan, berkata dalam taklimat itu Najib menyatakan bahawa penubuhan TIA perlu diperhalusi kerana membabitkan implikasi tertentu yang berbangkit daripada kuasa pelaburan asing. Begitu juga, Najib menyatakan bahawa jaminan kerajaan RM5 bilion perlu ditimbangkan secara teliti oleh Kabinet untuk memastikan penubuhan TIA benar-benar dapat mencapai matlamat dan pada masa sama tidak memberikan kesan kepada sistem federalisme. Muhammad Syafiq pada sesi soal balas, mencadangkan kepada bekas Ketua Setiausaha Negara KSN, Tan Sri Muhammad Sidek Hassan, bahawa Najib mengingatkan Kabinet supaya mengambil pendekatan berhati-hati dalam memberikan kelulusan berhubung jaminan kerajaan itu, dan Muhammad Sidek bersetuju dengan cadangan berkenaan. Saksi ke-19 pendakwaan turut bersetuju bahawa Kabinet membuat keputusan mereka selepas menerima taklimat daripada Najib yang dibuat atas kapasiti rasmi dan langsung tiada kecenderungan kepada kepentingan peribadi. TIA ditubuhkan pada 27 Februari 2009 sebelum ditukar kepada 1MDB pada 25 September 2009 selepas diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan. Muhammad Sidek memberikan keterangan terhadap Najib, 68, yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Sementara itu, Muhammad Sidek menjelaskan mengapa beliau dalam keterangan semalam, mempunyai pemahaman bahawa 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan sebagai dana politik Barisan Nasional, BN ketika itu. Muhammad Sidek yang diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram, berkata beliau beranggapan begitu kerana terdapat perbincangan Kabinet di mana menteri digalakkan untuk mencadangkan bagaimana dana 1MDB boleh digunakan untuk membiayai projek di kawasan mereka. Disoal Sri Ram bagaimana beliau boleh merumuskan bahawa dana 1MDB adalah untuk dana politik BN, Muhammad Sidek menjawab, sebab menteri ketika itu ahli BN. Petik 2. Sri Ram kemudian mencadangkan bahawa bukan tujuan Kabinet untuk membincangkan mengenai parti politik, yang dijawab saksi, saya adalah penjawat awam, polisi kerajaan adalah polisi parti memerintah sama ada BN atau apa saja namanya, polisi kerajaan oleh itu datangnya daripada parti, mahupun parti gabungan dalam kerajaan. Kita sukar untuk membezakan di antara keduanya, katanya. Semalam, Muhammad Sidek yang juga ahli Lembaga Penasihat BOA, 1MDB, berkata disebabkan pemahaman itu, beliau tidak pernah bertanya kepada Najib atau mana-mana pihak dalam 1MDB, mengenai permasalahan yang berlaku dalam syarikat pelaburan strategik negara itu. Katanya, beliau juga tidak pernah diberi taklimat atau diberitahu secara lanjut apakah butiran penyiasatan ke atas 1MDB dan Najib selaku Perdana Menteri ketika itu juga tidak pernah memberitahunya ada isu dalam 1MDB walaupun dilantik sebagai ahli BOA. Terdahulu, Muhammad Sidek menafikan cadangan peguam itu bahawa Najib melantiknya sebagai ahli BOA 1MDB kerana beliau adalah KSN. Bekas pengerusi Petronas itu sebaliknya menjelaskan pelantikannya adalah disebabkan kebaikan hati bekas Perdana Menteri yang mahu mengimbangi gajinya yang disifatkan agak rendah sebagai KSN. Ketika menjadi KSN, gaji yang saya terima hanya berjumlah RM29,125 dan Datuk Seri Najib merasakan jumlah itu terlalu rendah berbanding tanggungjawab yang saya pikul. Jadi atas kebaikan hatinya, beliau melantik saya untuk mengimbangi gaji yang rendah itu. Saya pernah menjadi pengerusi Petronas dan memang gaji yang saya terima, sebagai KSN, adalah rendah, katanya. Sementara itu, sesi soal balas saksi pendakwaan ke-20, bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanazlah, yang dijadualkan petang ini ditangguhkan kerana Muhammad Syafiq tidak sihat selepas baharu sembuh daripada jangkitan COVID-19. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sikuirah bersambung esok.